Sebuah cerita berlaku antara tahun 1890 sehingga 1896. Kisah perjuangan anak bumi Semantan yang tidak rela tanah airnya dikuasai dan dijajah oleh penguasa British. British ingin menguasai dan membolot hasil bumi negeri yang kaya dengan perlombongan biji, hasil hutan, dan juga mengenakan pungutan hasil cukai negeri. British bertopengkan hasrat ingin membantu memajukan anak negeri dan bekerja sama dengan kerajaan Melayu. Perjuangan orang kaya setia perkasa, pahlawan Datuk Bahaman, dibantu oleh Tok Gajah, Iman Perang Indra Gajah, dan anaknya Mat Kilau, menghalang tindak tanduk jahat British yang menyembunyikan niat ingin menjajah. Bersama dengan angkatan kaum tani, pejuang-pejuang itu telah menentang dengan gagah berani menggunakan teknik mendirikan kubu-kubu pertahanan di wilayahnya. Namun penjajah British yang mendapat bantuan tentera, persenjataan, dan mendapat bekalan makanan yang cukup terus marah membantai petualang pejuang-pejuang Melayu. Kerana bekalan bantuan yang tidak mencukupi dan banyak pembesar Melayu berpaling dadah mencari tali barut British, sementara tenaga para pejuang yang kurang terlatih, akhirnya pejuang-pejuang Melayu terpaksa mengambil langkah berundur atas nasihat raja. Mereka berundur sebagai pelarian perang yang pada akhirnya mereka menjadi tawanan bersuaka ke Chiang Mai Siam. Sebuah karya Marzuki Ali di bawah arahan Muhammad Sabri Muda. Saksikan Bahaman. Perang yang menjengkelkan. Sesungguhnya, kewibawaan Empire British yang gah boleh dikotak-katikkan oleh lintah-lintah yang kerdil. Ya, tidak masuk akal. Ya, betul. Kita yang sukup segala persenjataan, cukup dengan askar-askar upahan yang boleh diangkut pada bila-bila masa, seperti terpukul mati oleh kerangga Melayu yang bukan lawan. Ya. Kita cukup merasa terhina oleh muslihat di Semantan ini dalam perang yang kita tempuh. Kita seperti bermain dengan tikus-tikus hutan yang hingusak. Tapi pandangan saya, kita boleh menganggap begitu. Ya, sebenarnya kawan Samana, yang kita hadapi ini sepertinya musuh yang sukar diteka. Bila-bila masa mereka lari berundur, bersembunyi, dan bila kita alpa, kita diserang hendak. Licik, sungguh jahat. Tapi, Ya, mereka tampak kecil, tetapi mereka pandai tipu daya. Bermain dengan teka-teki dan muslihat yang bukan buatan. Orang Melayu. ya orang Melayu, selama ini kita anggap bodoh, boleh dijujuk hidung dan boleh ditundukkan. Mereka seperti api dalam sekam yang tidak kita duga. Baranya membakar dalam diam. Aku teringat peristiwa yang berlaku dengan perang di Perak dulu. Sehingga Tuan Penasihat kita dibunuh dengan kejam. Mereka sesungguhnya orang yang tidak boleh diperkecil-kecilkan. Datuk Maharaja Lela, British telah buang dari Perak ke Pulau Seychelles ketua komplot jahat yang tidak boleh dibiarkan. Aku percaya di negeri ini juga sama seperti di Perak. Ya, jika kita ingin menang dan para pemberontak kita tunduk dan menyerah kalah, kita harus peranginya sampai tuntas, habis-habisan. Ya, secara di atas kertas, kerajaan British memang kuat.
Ia mampu mengalahkan sesiapa saja hatta kerajaan-kerajaan besar di India dan Timur Tengah. Tetapi menghadapi tikus-tikus di Indrapura ini sulit sekali. Jangan mudah mengalah. Tidak ada kerajaan yang tidak mampu kita tundukkan. Kita punya bala tentera. Tentera dan bantuan yang pada bila-bila masa saja dikerahkan. Bantuan demi bantuan boleh memusnahkan musuh kita. Ya, tetapi perang dengan tikus-tikus pengganas ini begitu lain. Perang di depan dada kita dengan askar upahan kita yang ramai. Tapi bila bertempur di sungai-sungai, di hutan, maka kita terpukul mati. Paman, engkau dan kuncu-kuncumu nanti sampai masa akan berlutut pada British. Itulah kita berperang, bermain dengan kucing dan anjing. Kita buru mereka, mereka lari masuk hutan. Bila kita buru, mereka hilang jejak. Dan bila kita leka, mereka menyerbu kita. Mereka datang tanpa disedari. Mereka menyerang hendak. Dan inilah kenapa dalam banyak medan perang, kita kecundang. Syaitan, iblis nak. Kita telah cuba banyak cara menghentamnya. Dengan berbagai-bagai cara. Namun sangat leceh dan bukan mudah. Ya, banyak usaha telah kita lakukan. Tetapi belum lagi berhasil. Kita harus lebih teliti dan hati-hati permainan muslihat orang-orang besar Melayu itu. Betul. Kita sudah dapat mempengaruhi Baginda Raja, orang-orang istana dengan permainan muslihat dan memasang pampasan dengan suapan dan mengambil hati. Tetapi segelintir lagi agak sulit. Hati mereka lebih keras dari besi. Tidak boleh gunakan cara muslihat pembesar-pembesar istana untuk menyerah kalah kepada British. Mereka keras hati, tidak mahu tunduk kepada Empire British yang perkasa begini. Sabar. Banyakkan bersabar. Dan terus tenang menghadapi kekuatan pahlawan Melayu itu. Lambat laun, saya pikir mereka akan dapat kita perangkap. Cara mengadakan umpan, tawaran wang hidup atau mati, dan segala-galanya iya. Namun, masih belum berhasil. Tapi kan kita belum lagi kalah perang. Kita belum berhasil menangkap pemberontak-pemberontak. Bukan bermakna kita selama-lamanya akan kalah dalam perjuangan memerangkap pemberontak Melayu Bahaman, Tok Gajah, dan Mat Kilau itu. Kita masih tak ada clue di mana mereka pengkhianat itu sembunyikan diri. Mereka cukup lihai, pandai bermain tipu muslihat, sampai kita jadi keliru dibuatnya. Tapi Empire British tidak akan putus asa. Kita akan buru mereka ke lubang cacing sehingga mereka kita belasah cukup-cukup. Tuan, kita percaya usaha kita akan terlaksana juga akhirnya. Tuan. Ya, kita tidak pernah putus asa. Saja, Tuan, sudah dijalankan operasi tikus munduk yang saya tugaskan. siap Tuan. Bagus. Kali ini usaha kita akan berhasil juga nanti. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Peribahasa Melayu, Tuan. Ya, peribahasa Melayu. Saya banyak belajar tentang peribahasa Melayu. Mereka memang pintar bermain dengan bahasa kata-kata. Mereka pintar bukan saja sekadar kata-kata, tetapi cukup lihai dengan tipu muslihat perang. Jadi, kita ada permainan baru kalau begitu? Ya, sudah tentu. Tikus-tikus itu tidak akan lepas dari tangan kita. Lambat laun, kita akan dapat tahu juga jejak langkah persembunyian mereka. Apa Tuan Walker tahu dengan watak sang kancil?
binatang kecil yang cerdik? Tuan juga banyak belajar dari hikayat dongeng Melayu. Sudah tentu. Kan kita ditugaskan belajar semua budaya dan adat istiadat Melayu. Kita diwajibkan tahu tentang itu, Tuan. Kali ini rencana kita akan berhasil memerangkap musuh kita. Mereka lari bersembunyi di hutan atau di mana kita tetap akan memburunya. Kita telah banyak menghabiskan biaya menangkap pengkhianat-pengkhianat itu. Dan kita akan terus memburu dan menangkapnya. Kali ini mereka tidak akan dapat lari dari perangkap yang kita pasang. Menarik rancangan Tuan nampaknya. Sudah tentu. Kita banyak membuang masa memburu tikus-tikus ekstremis itu. Kita mesti mencekupnya dengan cara itu. Aku pasti apa yang aku rancangkan ini pasti akan berhasil. Bunyinya menarik, Tuan. Boleh saya tahu apa rancangannya? Saya cukup berminat sekali, Tuan. Saja. Tuan, Sudah bersedia nampaknya Tuan Walker kita. Tak sabar untuk tahu apa perancangan kita. Engkau akan lihat, Walker, bagaimana nanti kita jalankan daun domino kita. Saja, bawa mereka. baik Tuan. Tuan, lepaskan saya. Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya keluar rumah untuk cari makanan untuk anak-anak saya. Bertiga-tiga di rumah. Tiada yang jaga. Kasihan mereka. Bebaskan saya. Saya mau pulang. Lihat, ibu ini tak bersalah apa-apa. Begitu kan? Tak bersalah tapi ditahan. Kesian. Ya, Tuan. Kasihankan saya. Anak saya di rumah lapar. Mereka harus makan. Lepaskan saya. Kesian anak-anakmu di rumah lapar. Kau lihat, Walker. Ibu muda ini ada anak kecil. Apa patutkah kita kesian? Sedang berapa banyak askar-askar kita telah dibunuh oleh Bahaman dan kuncu-kuncunya. Kesian. Tapi saya tidak terlibat dalam perang ini. Tolong lepaskan saya, Tuan. Saya mau pulang ke rumah. Anak-anak saya lapar. Tidak terlibat, Tuan Clifford. Saya tidak fikir pertentangan antara kerajaan British dengan tikus-tikus Melayu ini tidak melibatkan puan yang berketurunan Melayu, bukan? Tapi saya tidak tahu menahu hal perjuangan Datuk Bahaman dan pihak British. Tidak, saya suri rumah. Saya tidak terlibat dengan perjuangan Datuk Bahaman. Oh, tidak menyokong Bahaman lah kalau begitu. Tapi engkau tidak mungkin tidak menyokong Bahaman dalam melawan British. Sumpah, Tuan. Saya tidak terlibat apa-apa. Saya janda dan punya anak 3. Mereka kecil-kecil dan lapar. Saya perlu pulang. Bebaskan saya. Saya mohon, Tuan. Bebaskan saya. Jadi, kau hanya suri rumah. Tidak tahu apa-apa tentang gerakan menentang Bahaman terhadap British? Tidak, Tuan. Tidak. Bebaskan saya. Kasihankan saya dan anak-anak yang kecil. Anak-anak kecil saya lapar di rumah, Tuan. Kau dengar, Tuan Walker. Anak-anaknya masih kecil dan lapar. Kesian. Kalau kita bebaskan ibu ini dan pulang membesarkan anak-anaknya yang lapar, nanti anak-anaknya besar dan akan menentang British. Ini sesungguhnya amat malang. Masa depan British menguasai ini negeri ditentang terus oleh generasi-generasi itu. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini mesti dihentikan, Tuan. Kita tidak boleh biarkan mereka nanti terus menentang kerajaan British.
ibarat membiarkan hama yang merosakkan tanaman. Bukan. Jangan biarkan api dalam sekam. Kelak membakar dan sebuah ladang. Saya tidak bersalah, Tuan. Tuan menangkap saya. Bebaskan saya, Tuan. Tidak, selagi engkau tidak memberitahu kami. Engkau menyokong pahaman. Tidak. Saya tidak tahu. Anak-anak kamu akan mati kalau kau tidak beritahu. Saya malu. Suami saya sudah mati, Tuan. Suamimu mati waktu menyerang orang-orang British itu kan? Jadi jelas suamimu penyokong pahaman celaka itu. Saya tidak tahu, Tuan. Suamimu telah mati. Ia menentang British dan kau juga harus mati. Tidak, Tuan. Saja. Tidak. Jangan bunuh saya. Saya tidak bersalah. Kesian anak-anak saya. Mereka masih kecil. Kesian mereka, Tuan. Ajar! Bawa perempuan ini pergi. Dia tidak berhak untuk hidup lagi. Tolong. Tolong, Tuan. Kesian. Kesian anak-anak saya. Tolong saya, Tuan. Tidak guna. Kita punya segala senjata dan tentera yang banyak, tapi masih tidak berhasil memerangi mereka. Tuan, mereka bermain sembunyi-sembunyi seperti budak-budak kecil. Mereka mahir dengan hutan, sebab ini tempat mereka. Sementara tentera kita terlatih di medan perang, tidak dengan perang main-main di hutan dengan cara begini. Itulah kurangnya kita. Kita tidak bisa menewaskan mereka dalam perang seperti yang kita lakukan. Ini cara tipu muslihat licik pahaman berdebah itu. Bahaman dan kuncu-kuncunya seperti sang kancil dalam hikayat Melayu. Pintar putar belit, licik. Kecil-kecil sang kancil dalam hikayat Melayu. Tapi kita tidak akan putus harapan. Kita tetap akan memburunya walau sampai ke lubang cacing. Pantang. Kita tidak akan mudah kalah oleh jembalang-jembalang pengkhianat itu. Soldier, bawa yang berikutnya. Baik, Tuan. Tuan, mengapa saya ditangkap? Saya tidak bersalah apa-apa. Saya pedagang keliling yang menjual kain. Saya ditangkap. Apa salah saya? Kenapa saya ditangkap? Kamu siapa? Jauh Riau, pedagang keliling, berniaga, jual kain. Oh, saudagar kainlah kalau begitu. Ya, Tuan. Kenapa saya ditangkap? Apa salah saya? Salahkah saya berniaga di negeri ini? Kamu tanya bersalah atau bagaimana? Apa kamu tak tahu bahawa di negeri ini sekarang dalam kancah perang? Masih lagi dalam perang begini, kamu berniaga kain? Kenapa tidak, Tuan? Saya ini orang gerakan. Kalau tak bergerak, tak dapat cari makan. Oh, begitu. Kamu datang ke negeri ini sekadar cari makan? Begitulah pekerjaan saya, mencari rezeki di mana yang boleh saya pergi. Saya datang ke negeri ini kerana di sini negerinya baik dan subur, Tuan. Mana tahu rezeki saya murah di sini. Oh, jadi kamu sering kemari? Ya, Tuan. Beberapa pekan saya di sini. Kemudian saya pergi lagi ke tempat lain. Sebelum kemari, kamu dari mana? Dari sempadan negeri Terengganu, Tuan. Tuh, kain-kain yang kamu jual tuh. Kamu dapat dari mana? Oh,
Saya pedagang. Jualan kain saya dapat dari Riau Sumatera, Tuan. Dan dari Batavia. Kamu bilang tadi, kamu datang dari sempadan Terengganu. Ya, saya pedagang asal Terengganu. Berniaga di negeri-negeri Pantai Timur dan Selangor. Kamu ikut laluan Jongot Batu Dungun masuk ke Tembeling Hulu sini. Ya, saya berulang-alik melalui jaluran lintasan orang-orang asli, Batik Jakun dan Senoi. Jalan itu jalan pintas. Saya tidak ikut jalan laut. Itu makan waktu dan buang-buang waktu. Kamu tahu Kampung Paluh di Terengganu? Tahu. Saya dari Kampung Losong dan berulang-alik ke Riau Hindia, Belanda, beli kain balik dan jual di Selat dan di Pantai Timur. Apa kamu kenal Tok Paluh? Mana orang Terengganu tidak tahu tentang Tok Paluh? Mungkin kamu ini bukan hanya penjual kain, tapi kamu juga... Maksud Tuan? Apa orang dari sini pernah kamu jumpa di Terengganu? Maksud Tuan? Tok Paluh itu banyak bantu orang-orang sini. Kamu tahu kan? Sumpah, saya tidak tahu, Tuan. Mengaku saja kamu tahu orang-orang sini mendapat bantuan dari Terengganu. Tadi saya sudah katakan, hal begitu saya tidak tahu. Saya berani sumpah, kafir laknat. Saya tidak tahu dan terlibat, Tuan. Apa itu sumpah laknat? Itu sumpah orang Melayu. Kalau ia bohong, ia akan masuk neraka. Oh, jadi benar kamu tidak ikut terlibat dan tahu bantuan itu? Saya ini pedagang keliling. Saya kerja saya hanya berniaga kain batik. Itu saja yang saya tahu. Yang lain-lain tidak ada, Tuan. Atau memang kamu tali barut Bahaman? Sumpah laknat, Tuan. Saya tidak kenal Bahaman. Tok Gajah dan anaknya Mak Kilau. Kau tak kenal? Saya orang berniaga. Yang saya tahu hanya jualan dagang kain batik, itu saja. Di sini, kamu tinggal di mana? Di sekitar Temeloh, Tuan. Saya ada isteri di situ. Oh, jadi kamu ada isteri di sini? Isteri baru barangkali? Ya, isteri muda saya, Tuan. Dia cantik? Benar. Dan kami belum habis berbulan madu, Tuan. Pantas. Jadi, kamu tahu rumah Pasung Lubuk Teruah? Tidak tahu, Tuan. Cakap betul-betul. Sungguh, Tuan. Saya tidak tahu. Kamu dalam masa berbulan madu, pantas. Dan istrimu cantik dari Semantan. Kamu mau cepat-cepat pulang, kan? Benar, Tuan. Kamu harus bercakap benar. Kamu harus bekerja sama dengan British. British berkuasa dan punya empayar besar. Kamu akan selamat dengan bekerja sama British. Maksud Tuan? Beritahu. Di mana Bahaman dan pengikut-pengikutnya lari bersembunyi. Tidak tahu. Sumpah laknat, Tuan. Saya tidak tahu. Sungguh-sungguh, kamu akan dibakar api neraka kalau kau bercakap bohong. Sungguh, Tuan. Saya tidak berbohong. Tolonglah saya, Tuan. Isteri saya sedang menunggu. Lagipun, saya harus berjualan dagang. Tolong bebaskan saya, Tuan. Begini. Bagaimana kalau kita kirimkan kau ke neraka dan isterimu yang cantik itu? Kami ambil. Macam mana? Itu tak boleh, Tuan. Tuan menyaksa saya. Cukup. Kau pedagang yang tak tahu untung, licik dan jahat. Tidak mau bekerja sama dengan British. Kamu tali barut Bahaman. Kamu tahu itu? Senyap! Ini seorang lagi pengkhianat yang tidak mahu bekerja sama dengan British. Hukum tembak saja sebagai pengkhianat. British laknat! British penjajah! Aku bersumpah laknat ke atas kezaliman kamu semua! Sudah. Bawa keluar. Selamat siang, Tuan Clifford dan Walker.
Selamat siang. Ada apa? Kabar dari lapangan, Tuan. Pertempuran di Jeram Ampai. Pasukan kita berjaya mematahkan bantuan dan senjata-senjata dapat dirampas. Kubu-kubu Bahaman telah dapat satu persatu kita patahkan dan ditawan, Tuan. Berita yang kita tunggu di lapangan. Tapi jejak Bahaman hilang. Mari Walker, kita persiapkan untuk langkah memburu tikus-tikus Bahaman laknat itu. Sementara Tuan Clifford dan Walker pergi, apa kata kita teruskan selidik ke atas tahanan-tahanan yang lain? Apa kita tidak tunggu Tuan Clifford dulu? Hasilnya sama saja. Tahanan-tahanan itu hanya menunggu mati. Mereka tetap pengkhianat dan akan dihukum tembak. Apa kata kita sedikit bahan lelucon dulu sebelum tahanan-tahanan itu menerima hukumannya? Ya. Dari keadaan ketegangan melulu, menunggu berita pengkhabaran pemburuan perang. Ya. Sebaiknya juga kita mencari sedikit hiburan. Sejar, Ya Tuan, ini bawa tahanan seterusnya. yang ditangkap Ya. di Timur Tuan. Ya, yang itu. Bawa dia cepat. Baik Tuan. Ambo kena takak ni tu Ambo tak bersalah. Sebenarnya Ambo tak benci pun orang putih. Hak sengotinya Ambo suka orang putih mari sini tolong rakyat, tolong orang kampung. Apa salah Ambo kena takak ni tu Kamu tahu kenapa kamu ditangkap? Tobak lilah pun Ambo tak tahu. Tiba-tiba sekarang mari takak Ambo, masa tu Ambo dah tengah sobek orang kulit dalam masa orang kulit. Apa pekerjaan kamu? Ambo ni kerja sendiri tu Kerja Ambo ni hibur orang ramai. Jadi kamu penghibur? Orang panggil Ambo ni untuk dalam orang kulit tu Masalah ini kita tangkap di bangsa wayangnya di Kemerloh Tuan. Oh, jadi inilah orangnya dalam wayang yang Tuan katakan itu. Iya, dialah. Dialah seorang penghibur wayang tersohor di daerah Kemerloh ini. Seorang penghibur hati rakyat dan sekalian sebagai penghasut rakyat membencikan British. Maksud Tuan, ia menghibur. Menghibur bukan setakat membuat orang ketawa, tetapi dia juga penghasut dan tukang memanaskan hati rakyat membenci campur tangan British di sini. Dialah penyebar dakyat membencikan British. Bantas orangnya ya. Tak dapat dipercayai. Penyebar memburuk-burukkan kebaikan British. Jadi, kamulah dalang awang dali. Betul tu Ambo lah awak dali. Apa salah Ambo tu Hei awang. Orang-orang yang dibawa kemari adalah orang-orang yang disabitkan kesalahan dengan British. Kamu tahu tak? Ambo tak bersalah tu Kerja Ambo ni hibur orang kampung dengan orang kulit. Ambo tak pernah mengacau orang kampung supaya benci orang putih. Ambo tahu orang putih mari sini bawa kemajuan. Itulah kebaikan orang putih buat. Dalang Awang Dali. Orang panggil kamu Dalang Awang Dali yang cukup diminati kerana watak Wak Long Pak Dogol, watak komik yang sangat diminati orang. Ya? Betul tu Dan dengan watak Wak Long Pak Dogol itu, kamu mengutuk secara sindir dan menyindir tidak baik British di negeri ini dan watak itu mengajak rakyat membenci British. Lah, tu buat fitnah belaka tu Ambo tak buat kerja begitu. Tobak lila pun Ambo tak buat. Ambo puji orang putih. Orang putih baik. Tolong orang Melayu. Tolong rakyat. Tolong raja kita lagi. Bohong. Ambo tak pelawak tu Tuduhan tu semua tak betul.
Amo supo tu Hok ngotinya amo suka. Orang putih mari sini buka lada getah, lomo biji. Semua ni boleh baiki ekonomi. Orang sini. Supalah sebab tu orang sini duk nyanyi, duk puji orang putih. Cuba tu dengar lagu ni, orang-orang sini duk nyanyi ni. Melengge tari lengge. Kalau baik hati, nanti orang pun saya. Negeri ame sentosa. Kaya dengan tumbuh-tumbuh. Dia malah mari. Nak tabur jasa. Mudah-mudah. Tuhan kabulkan. Itu pujian itu Tuhan. Kamu bikin orang ramai gelakkan British. Yang mengajar itik berang. Kamu kata Melayu lebih bertamadun. Apa itu benar? Itu tidak fitnah. Tak gitu tu Ambo tak kata orang Melayu ni litah orang putih. Hak ambo kata sebenarnya orang Melayu ngaji tinggi-tinggi kerana tiru orang putih. Orang Melayu ni majukan negara ni supaya jadi macam negara orang putih. Tu hak semestinya tu itu maksud ambo. Dan orang samakan British seperti jahat dan suka mengambil negeri orang. Seperti cerita wayang kamu. Cerita Hanuman Sri Rama menyerang Langkapura. Negeri Maharaja Rawana yang jahat, kamu ertikan sama jahatnya seperti British. Betul? Tu tak betul tu tak betul. Semua tu fitnah berlaku tu. Kerja hamba ni hibur orang susah supaya pupuk tu lupa pada diri kehidupan. Hamba nak orang kapal ni suka pada orang putih, suka pada raja orang putih. Itulah kerja sebenar dalam orang kulit tu Tak lebih, tak kurang. Pintar. Seorang dalang mampu memutarbelikkan fakta keburukan kepada kebaikan. Muslihat. Itu satu muslihat yang dahsyat. Pak Lillah pun tak gitu tu Ambo tak niat gitu. Ambo ni ikhlas main raya kulit. Tugas ambo hibur orang susah. Gini. Gini Awang Dali. Cuba kamu ulangi lagi cerita bagaimana jahatnya Maharaja Rawana menculik Siti Dewi yang jelita itu. Apa yang kamu maksudkan? Tu nak suruh hamba main semula raya kulit. Memang kerja hamba. Itu mudah je tu mudah hamba tak buka acung ni. Main silakan. Betul tu rasa betul. Ya. Oh no, tersebut. Maka berjalanlah pula dua pengasuh keluar kusina wayah dan kusina pondok. Berjalan berfikir menuju ke arah matahari jatuh dengan peluh tajuk menaju dan keringat berderak-derak. Maklum muka pihak kemari. Ya, maka sepalah juga di mana kata orang ni cewek pak persipangan tiga di okas putih telaga sebiji. Maka berkatalah pula kusina wahia. Ni dah abeyo tak suka ni. Ini botol mengajar warna ni suka jadi barang. Bukan bagaimana, tapi bini orang. Ni gini jahat sungguh. Siti Dewi tu gini aja kamu. Ke mana Pak Dagang? Oh, ya betul benar tu. Sini awak je. Apa kata betul. Ini pertama Raja Wana ni. Pada jahat. Hati gelap, hati tak comel. Jahat lebih pada bapak setan. Sumpahlah juga dengan orang luar. Mari ke negara kita. Ambil rapah kekayaan negara kita. Supaya kita apa dia. Ya. Kata-kata itu menyindir British. Ya. Itu menyindir, itu 100% menyindir British. Kamu ibaratkan British jahat seperti Maharaja Rawana yang merampas hak rakyat yang kamu mainkan seperti Siti Dewi. Ya, bukan begitu. Kamu tak maksud gitu tu Dua fitnah berlaku tu. Ada orang lain tu pendeki kamu tu. Pokok tu memang buruk pedas tak molek. Tu fitnah tu Dan British tidak boleh kompromi dengan kerja-kerja jahat kamu. Kamu penjenayah.
Dan penjahat layak dihukum. Lah tu semua watak dalam cerita orang kulit. Tak ada sikit amor pun nak suruh benci orang putih. Supong separuh mati tu Cukup! Tidak payah tunggu Tuan Clifford. Jalankan perintah. Dan penjenayah yang bencikan kepada British harus menerima hukumannya. Dan kamu tahu apa hukumannya? Ditembak. Orang putih memang zalim. Ini belum mani cuma masak jahanam. Sejun. Sini. Bawa dalang bangsa tu keluar. Masa orang putih celaka lebih berat pada tanah kau. Jahanam. Ya. Tapi apa kata Tuan Clifford nanti? Beginilah. Ya. Semua penjenayah penentang British harus ditembak mati. Dan kita juga memburu penjenayah Pahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau yang menentang British. Dan mereka pun akan ditembak mati lambat laun nanti. Silakan Tuan Syed dan Datuk Panglima Karang Yusof. Beginilah balai kita. Zaman darurat yang mencekam kita. Saya pikir kita harus tamatkan perang yang tidak berkesudahan ini seberapa cepat yang boleh. Pengacau dan penentang raja kita, Pahaman dan kunjung-kunjungnya itu mesti segera ditangkap hidup atau mati. Mesti. Memang itulah yang menjadi hasrat kita. Kita tidak mahu perkara ini berpanjangan. Kita ingin selesaikan segera dan penentang pendahaka raja kita dihukum. Banyak yang menjadi gunting dalam lipatan. Telunjuk lurus tapi kelingking berkait. Musuh dalam selimut di negeri ini. Ramai yang bermuka-muka. Bermanis muka sama British lain. Di belakang kita menentang. Susahnya, rambut sama hitam. Tetapi hati lain-lain. Kita tidak dapat duga air yang keruh itu tiada buaya. Tetapi apa yang segera kita lakukan, kita harus cari pendekatan yang lain. Tuan, beberapa kali kita minta pihak Tuan berunding baik-baik dengan Pahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau dan pengikut-pengikutnya supaya meletakkan senjata dan berdamai. Kita akur dengan kehendak Baginda Raja supaya penentangan kepada British damai saja. Dan pihak British dapat melaksanakan segera ikut membangunkan negeri ini menjadi lebih makmur, maju dan terkenal di mata dunia. Maaf, Mika mencelah. Nampaknya kita kena buat sesuatu. Mengulangi semula yang pernah kita lakukan dulu. Maksud Datuk Panglima Karang? Kita pernah gagal dalam banyak medan caturan untuk menjinak anak denak kita. Tetapi kita fikir harus cari jalan lain. Mana tahu berkat kesabaran kita menekuninya, kita mampu menjinakkan anak Rusa masuk perangkap. Tuan masih ingat tahun lalu, atas nama Gerakan ke Bawah Duli, kita membawa sama Tengku Mahmud dalam serangan memerangkap pasukan Datuk Pahaman. Dan pasukan kita ditentang secara mengejut dan nyawa Tuan terancam. Mujurlah kami menggunakan kebijaksanaan nama ke bawah duli agar jangan derhaka kepada raja dan nyawa Tuan terselamat. Ya, terima kasih kerana menyelamatkan kita. Dan kita terhutang nyawa kepada pembesar-pembesar di negeri ini. Kita hargai jasa-jasa yang tak terbalas baik tidak menjadi korban oleh pengkhianat-pengkhianat British itu.
Sudahlah, perkara yang sudah telah menjadi pengajaran. Jasa baginda raja sangat-sangat prihatin terhadap British dan tidak mahu persengketaan antara raja dan British berpanjangan. Baginda mahu hidup yang rukun dan saling tolong-menolong, bantu-membantu demi rakyat kepada raja. Pihak British amat memandang tinggi tentang persediaan tuanku bekerjasama dan membantu mahkota British di Timur Hindia. Kehendak British tentang persefahaman dan ikatan yang erat akan dapat memperluaskan lagi bantuan British dan terus meletakkan perhubungan yang kian padu. Baginda Raja sangat berhutang budi atas banyak pertolongan dari kerajaan British dan tak pernah serik untuk kedua kalinya semula berpadu tenaga dalam menghadapi musuh yang sama. British cukup faham akan komitmen yang diberikan oleh Baginda Raja. Dan sekali lagi kita terhutang budi kepada kebawah duli Raja kerana nasib malang yang kedua menimpa diri kita. Nyawa kita tergadai untuk kedua kalinya. Adat Melayu, sekali kita berbaik, sampai bila pun akan terus ikhlas. Sekali kita bersahabat, jiwa raga, baik buruk persahabatan akan kita pegang. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, kata berbidalan Melayu. Ya, tahun ini sekali lagi baginda terpaksa turut mencemaduli ke dalam gerakan baginda raja untuk kedua bersama orang kaya cenur, orang kaya Temeloh ingin menjinak dan mengajak saingan Datuk Bahaman, dan kesilapan langkah kita terjebak dalam muslihat licik Datuk Bahaman, dan sekali lagi nyawa tuan diselamatkan dan minta jangan disia-siakan oleh baginda raja. Apa yang dikesalkan, usaha baginda raja yang tidak pernah serik untuk melihat perang saudara yang berlanjutan jangan berpanjangan dan harus dihentikan segera. Kita pun berharap begitu juga. Pembesar British yang berkuasa di tanah jajahan di timur telah memutuskan dan sedia menambah bantuan dengan senjata-senjata dan tenaga tentera bantuan yang secukupnya. Kita percaya kali ini dengan segala tenaga dan bantuan kekuatan dikerahkan oleh penguasa di India, kita akan mampu tumpaskan pengkhianat British di negeri ini. Kita percaya Angkatan Bala Tentera British di rantau India mampu membantu di negeri ini. Ini akan menamatkan persengketaan jadi cepat berhenti dan dapat dilumpuh segera. Sebarang perkembangan terbaru akan kita persembahkan kepada Baginda Raja untuk makluman Baginda peri kerjasama kita dan pihak British. Sebentar, Tuan Syed dan Datuk Panglima Karang Yusof. Antara yang kita perlu nyatakan di sini adalah tindakan kita. Kita harap Tuan Syed dan Datuk Panglima Karang Yusof dapat persembahkan kepada Baginda Raja akan tindakan pihak British kepada yang mendurhaka dan penentang kepada pihak kerajaan British. Persilakan Tuan Yang Terhormat. Saja, bawa segera pengkhianat kepada kerajaan British. Baik, Tuan. Kamu, penghulu Miun didapati telah mendurhaka dan ikut bersubahat dalam perang menentang British, membantu pengkhianatan Pahaman yang mendurhaka kepada raja dan kerajaan British. Baginda Miun, kamu bersama Raja Lahab, menantu kepada Datuk Bahaman, didapati giat menyebelahi dan ikut bersekongkolan dengan musuh raja negeri ini dan kerajaan British. Maka keputusan telah dijatuhkan kepada pesalah laku. Baginda Miun akan dibuang daerah dengan serta-merta ke Padang Sumatera Hindia Belanda, tempat asalnya. Kamu ada apa-apa bantahan terhadap keputusan kesalahan kamu itu? Memang, saya mengaku ikut membantu perjuangan Datuk Bahaman demi bangsa dan tanah air karena tidak rela dikuasai oleh penjajah British seperti di Hindia Belanda
di Batavia yang tidak bertimbang rasa. Saya menerima hukuman ini walaupun hati kecil saya tetap berpihak kepada perjuangan Datuk Bahaman yang benar karena yakin akan perjuangan itu demi agama, bangsa dan tanah air. Saya tetap menentang penjabulan British ke tanah air ini. Demi Tuhan. Saja, jalankan perintah. Tuan. Penghulu Miun dibuang daerah ke Padang Sumatera Hindia Belanda. Tuan, Kita terpaksa berburu lagi. Mencari pelanduk yang terlepas ke hutan di sebelah rumah. Maksud Tuan, musuh sudah keluar dari negeri ini. Ya. Ke mana, Tuan? Nampaknya kita terpaksa membuka perangkap yang lebih besar lagi, Tuan Said. Untuk mendapatkan kancil yang liar ini. Kita akan hubungi gubernur besar kita di negeri Selat di Singapura. Kita tunggu bagaimana lihainya musuh kita ini. Tak dapat tanduk. Telinga akan kita pulas. Kita akan bermain pada gelanggang yang lebih besar lagi nampaknya. Kita kira perburuan kita ini bagaimanapun cukup sulit diperdaya. Beliau cukup pakaian luar diri dan dalam 4 tapang 9 penjuru angin. Maksud Datuk? Baiklah Tuan Clifford. Kita dan Datuk Panglima Garang Yusof akan menghadap ke bawah Duli Baginda Raja. Berapa lama kita akan tinggal di sini? Ya, kita tunggu apa pendapat dari bawah kaus. Sama ada akan tinggal lama untuk menambah ilmu di dada, atau pulang untuk meneruskan perjuangan. Laknat haram kejadah itu harus cepat-cepat dinyahkan dari negeri kita. Ananda tak sabar menunggu lama di sini. Makin lama kita di sini, makin rakus mereka memporak-poranda rakyat bumi kita. Risau Ananda memikirkannya. Banyakkan bersabar, Mak. Memang hati muda penuh semangat juang yang panas. Tetapi pikirkan kita yang sama berjuang. Usia dan kekuatan yang tidak sama harus diperhitungkan semua. Ya, benar kata Iman Indra, ayahmu. Kita kena banyak istighfar dan wirid dan berdoa. Moga-moga negeri kita dilindungi dan mendapat rahmat yang Maha Esa. Rasa-rasanya setelah selesai jemaah Isyak, datanglah bawah kaus nanti. Sabar saja. Kalau kita lama di sini, dapatlah Ananda menambah ilmu di dada. Menambah apa yang tersedia. Memahami adat beramal dan menyerah diri pada Ilahi. Itulah sifat yang terbaik Ananda Mat. Biar cukup sifat 4 tapan, semangat juang, agama berpegang, dunia akhirat sempurna teguh ikatan.
Nah, itu nampaknya mereka sudah datang. Assalamualaikum sahabat-sahabat sebangsa ke tanah bumi Darul Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sepanjang perjalanan kemari? Alhamdulillah. Berkat doa dari bawah kaus, kami tiba di sini dengan selamat dan dikurniakan sihat walafiat. Walaupun ada halangan, tetapi kami atasi dengan cekal dan sempurna. Ya, perkenalkan, ini Panglima Indra Gajah. Adik Mat, Ananda Tok Indra Mat Kilau. Adik Ye, pembantu kami bawah kaus. Kenalkan pula, ini pendamping kami, Tengku Musa. Tengku Musa ini pembantu istana. Pembantu istana yang di-Pertuan Terengganu. Pejuang dan orang yang cekap berhujah dan cekap mengatur siasah negara. Kita bertemu akhirnya. Setelah berkirim salam dan berita dari medan pertempuran, dari negeri kami, Darul Makmur. Tetapi, apakan daya nasib kami yang tertimpa musibah oleh ujian dunia. Kemerdekaan hak kami mahu diambil dan dirampas, bukan diambil dalam arti sesungguhnya, tapi dirampas dan seperti helang menyambar rezeki-rezeki kami. Hak nenek moyang kami hendak dikuasai seluruhnya bawah kaus. Ya, kita faham. Kita faham sikap orang-orang kafir ini selalunya tamak haluba. Ingin memiliki apa saja emas perak kita punya. Tanpa mengira pantang larang. Tanpa mengira hak siapa. Semuanya mahu dikuasai. Tidak sabar nak kuasai semuanya. Sementara pemerintah kita, raja, hendak diperkuda-kudakan. Nah, negeri yang merdeka ini pun mereka nak jajah dan ingin ditakluki dan diperhambakan macam haiwan. Kami maklum semua dan apa yang terjadi di sana. British mengenakan peraturan baru yang melenyapkan peradaban kita kuasai biasa dan mahu dihapuskan. Keris lembing pakaian diri kami tidak dibolehkan, dilarang sama sekali. Mereka, pihak British, menguasai pemerintahan dan mahkamah negeri. Konon membantu memajukan negeri kami, tapi merampas dan menguasai harta masuk negeri kami. British membolok cukai-cukai negeri, membelakangi kuasa raja, dan memecat pembesar-pembesar yang menentang British. Ya, kami sedia maklum. Ya, kami sedia maklum kebejatan British di mana saja mereka berada. Mereka akan menjalankan dasar pecah dan perintah. Mereka akan memisahkan antara kita, persaudaraan kita dan martabat kita. Mencatur dan mengadu domba antara kita. Memusnahkan masa depan dengan pegangan agama kita yang luhur dan beriman kepada keesaan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pihak British ini mereka akan sentiasa cuba memecah dan memusnahkan. Bersahabat pada mulanya,
ingin berdagang, selepas itu berkuasa, dan akhirnya mengembangkan agama Nasrani. Itu tujuan mereka, dan itu yang menghalalkan penjajahan mereka. Mereka menakluki dan menguasai setiap inci bumi bertuah kita ini. Itu sifat tamak mereka yang celaka. Ya, gelaran dan pangkat yang dianugerah raja dirampas dan hak penguasaan daerah dinafikan. Lalu apa boleh mereka berdiam diri? Adik Mat, putra Tok Gajah, difitnahkan membunuh orang-orang Cina warga British. Dan ayah mana yang akan membiarkan putranya teraniaya oleh British? Kerana negeri mahu dijajah. Apakah kami, pembesar-pembesar, akan berdiam diri dan membiarkan sesuka hati British? Kita tidak mudah mengalah dan akan mempertahankan bumi Darul Makmur sampai ke titis darah terakhir. Tahankan diri, dan banyak-banyak bersabar. Apapun, segalanya adalah dalam suratan dan takdir yang ditentukan Allah. Kesabaran adalah rukun, dan kemenangan hasil dari kesabaran mutlak akan dikurniakan Tuhan. Nah, ingatlah, sebagaimana pun dan seberat apapun kesengsaraan yang kita hadapi, nah, berkat kesabaran, apa saja akan dapat kita atasi dengan jaya. Para pejuang, sahabat-sahabat kita, sejarah perang memang suatu yang sulit dan perlukan kekuatan iman dan banyak tawakal kepada Tuhan. Benar, Bawah Kaus. Perjuangan kita menentang penjajah British kerana tidak rela negeri kita dijajah dengan zalim. Itu perbuatan yang buruk dan sangat-sangat tidak adil. Kita yang selama merdeka dan bebas melakukan seperti yang diamanahkan, dirampas dengan kejam. Hak-hak kita pribumi dilakukan sesedap rasa. Dasar pengkhianat bangsat. Seseorang pejuang yang berjaya adalah yang menjaga akhlak yang dibekalkan. Kepercayaan kita kepada agama Islam. Apapun nanti kita bertindak, kita harus bertindak berdasarkan apa yang dilunaskan oleh agama kita. Dasar British yang tak kenal dan kasihan, melakukan yang dilarang agama kita, Islam, merampas hak kita sesedap rasa, ikut suka dilakukan. Mereka melanggar akhlak mulia. Mereka membunuh sesiapa saja, perempuan, kanak-kanak dan orang tua jadi mangsa. Kekejaman mereka sudah keterlaluan. Benar. Itulah sifat orang munafik yang mengkhianati ajaran agama yang benar. Mereka ikut rasa. Tunggulah hari celaka mereka nanti. Sejarah dunia Islam kita telah diruntuhkan. Nah, kerajaan Utsmaniyah di Turki telah pun dimusnahkan oleh puak-puak kafir laknat ini dengan bantuan orang-orang kita, golongan munafik agama. Moga-moga Tuhan mengutuk mereka selamanya. Kerajaan Utsmaniyah dengan bantuan para pengkhianat itu
dapat mereka runtuhkan. Nah, sekarang mereka ke tanah semenanjung ini juga atas tujuan yang sama. Ingin meruntuhkan Islam yang berkembang di sini. Tetapi niat buruk mereka ini ada batasnya. Perbuatan jahat mereka harus kita cegah. Bawah kaos, para munafik dari kalangan kita yang ikut membantu kerja-kerja mungkar mereka. Pembesar-pembesar negeri telah bersengkokolan dengan mereka dan menjadi tali barut yang mendapat upah, pangkat dan wang. Mereka menjadi musuh dalam selimut. Mereka tidak boleh dipegang janji. Tidak boleh dipercayai. Lidah bercabang. Ya benar. Benar, itulah malangnya nasib bangsa kita. Yang cepat sangat terperangkap dengan pengaruh kubuk dunia. Cintakan dunia. Membeli dunia yang bersifat sementara ini. Mereka akan dibunuh dan dihumban ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pejuang-pejuang yang kita kagumi. Ingat ya, perjuangan kita ini bukan terhenti di sini saja. Dan sahabat-sahabat, datang kemari kita sambut dengan tangan terbuka. Semangat keberanian yang ada di dada kalian harus dipupuk dan dibaja dengan iman dan dengan akhlak yang sungguh-sungguh. Kita berjuang mempertahankan agama kita dan kita melenyapkan perbuatan nahi mungkar. Kita harus berjuang untuk menyelamatkan harga agama kita, harga bangsa kita, dan harga tanah air kita yang satu-satunya ini. Nasihat bahwa kau menyegar dan menyemarakkan semangat kami kembali berjuang. Tetapi segala yang kami miliki, para pahlawan ada dan bantuan yang kami dapat tidak dapat menyaingi apa yang ada pada musuh kita. Kita terpukul mati. Namun dengan semangat juang yang bawa kaos berikan, api perjuangan yang dinyalakan akan kembali dan kami berjuang berterusan. Sahabat-sahabat pejuang. Nah, mari kita ingat semangat baginda Rasulullah SAW yang baginda bawa pada waktu perang Badar Al-Kubra. Menghadapi musuh seramai 1,000 orang. Dapat dipertahankan oleh tentera muslimin yang hanya 313 dengan senjata dan tenaga yang cukup terhad. Namun diberi kemenangan oleh Tuhan menghancurkan golongan kafir yang dikutuk Tuhan. Nah, jadi jangan kita cepat ragu-ragu atau mundur, terpukul mati dengan segala yang hanya yang kita miliki. Ingat, dengan iman yang cekal, dengan keazaman, dengan keberanian membela dan menegakkan hak muka bumi Tuhan, hak muka bumi Tuhan yang Maha Kuasa, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong kita. Percayalah. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah kemudian terbunuh atau mereka memperolehi kemenangan, maka kami akan memberikan ganjaran yang besar. Nah, itu amanat dari surah An-Nisa ayat 74. Bawah kaos.
selama berzaman kita bebas merdeka, menjana tanah sendiri. Dan datang British memusnahkan segala kebebasan itu. Kami tidak sanggup melihat raja dan pembesar-pembesar seperti bersengkokolan dengan British. Dan pengecut tidak mahu terlibat memerangi mereka. Mereka merasa telah kalah sebelum bertempur. Apa malang nasib mereka bawah kaus? Mari kita ingatkan firman Tuhan dalam Al-Quran yang bermaksud, dan perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Ingatlah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang akan dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada Dia. Dan beringatlah, sifat yang paling buruk yang ada pada diri manusia adalah sifat pengecut dan kikir. Nah, ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pengecut bawah kaus. Tidak. Sekali-kali tidak. Berpantang mati sebelum ajal. Tapi apakan daya? Keadaan tidak berpihak. Dan kita terpaksa mengikut rentak, menyerang dan lari. Kalau sudah tidak ada jalan. Begitulah hati orang muda, semangat juang yang kental. Moga-moga perjuangan ini ada hikmahnya. Dan bersabar itu adalah kebaikan. Sahabat-sahabat yang beriman dan pejuang-pejuang yang cekal, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Dia akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, Rasulullah SAW pun menyatakan, bersabda, bersabar adalah cahaya yang gilang gemilang. Sahabat-sahabat, pejuang-pejuang sekalian, karena malam pun sudah larut, sahabat-sahabat pun penat berjalan dari jauh. Istirahatkanlah diri dahulu. Nanti kita atur siasat perang yang lebih mendalam di esok hari. InsyaAllah. InsyaAllah Allah akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar. InsyaAllah. InsyaAllah. Takbir! Allahu Akbar! Saya kenal dan dekat dengan sosok Cik Jebah, isteri Tok Gajah, yang terlibat dalam perang dipimpin Tok Gajah sendiri di Umpah. Dapat saya bayangkan betapa lincah dan hebatnya pergerakan Cik Jebah memarang dan menghunus senjata, menetak dan menikam musuh-musuh dengan berani berkeris panjang. Saya nampak di Ibrahim, Awang Nong bersama-sama dengan yang lain dalam angkatan
kaum tani. Mereka menggempur musuh akibat fitnah yang tersebar. Konon Mat Kilau, anak Tok Gajah, terlibat membunuh 5 orang Tionghoa, rakyat British. Menurut cerita orang, British katanya terpaksa meminta bantuan tentera British dari Selangor dan Perak untuk mempertahankan diri. Aku masih terbayangkan wajah tampan Datuk Bahaman yang cekal sambil memegang sebatang tombak beringin namanya. Datuk Bahaman pernah membantu Tengku Kuding sewaktu perang saudara meletus di Selangor. Tok Bah, isteri Datuk Bahaman, berpakaian seperti lelaki, ikut sama bertempur dan membantu menyelamatkan barang-barang makanan, menolong kaum wanita, anak-anak dan orang-orang tua di kubu-kubu perang yang didirikan di Ulu Teris. Selama 3 hari 3 malam bertempur di situ sebelum mereka berundur keluar. Syed Mansur telah memimpin tentera British dari Singapura yang tiba dan berjaya mengalahkan perjuangan Datuk Bahaman. Saya melihat api menjulang tinggi dari rumah-rumah dan kebun yang dibakar tentera British yang kecewa. Menangkap pahlawan-pahlawan rakyat. Membakar harta benda dengan segala kebencian. Dan binatang-binatang ternakan menjadi mangsa. Sungguh memilukan. Kekejaman, kesaliman. Segala-galanya hangus menjadi debu berterbangan, ditiup angin panas. Datuk Bahaman dan pejuang-pejuang cuba mempertahankan kubunya di beberapa tempat dan mengalami penderitaan karena bekalan perang disekat. Dan pejuang-pejuang kelaparan karena bekalan makan tidak sampai dan mereka menderita. Manakala serangan dari pihak British bertubi-tubi menyerang di Berus, Ulu Jamin, Tengah Ceka dan memusnahkan kubu-kubu perang pejuang-pejuang. Apakan daya, musuh di mana-mana. Seperti selangkah bergerak, mata lembing, mata peluru senapang akan menerpa ke arah pejuang-pejuang yang melawan penuh berani. Kerana demi tanah air tercinta. Dari dijajah British yang berselindung bermanis muka, bertanam tebu di bibir mulut, pisang disuap ke mulut, sementara buntut dicucuk jarum, punya niat jahat dan khianat. Datuk Bahaman ditawarkan RM1.000 wang negeri Selat kepada sesiapa yang berjaya menangkapnya hidup atau mati. Begitu diumumkan oleh Ketua Polis British, Tuan Sebaran. Rakyat bangkit melawan British. Tentera British memang kuat bertempur di lapangan-lapangan terbuka. Tetapi kalah di hutan dan di kawasan sungai. Mereka kempunan. Mereka tidak bisa marah.
Cukup. Kamu gadis kecil molek, berhati ular bisa cukup bersemangat dan menentang British. Sayang kamu sekarang kita bertemu gadis kecil molek di sini. Kalau tidak, engkau sudah dijadikan umpan kepada anjing-anjing lapar perempuan tentara British. Pasti engkau dengan jiwa berani, engkau membenci British, tidak akan mudah berpihak kepada British. Karena itu membuang-buang masa saja menyimpan lama-lama kamu di tempat ini. Saja bawa dia ke tempat hukuman. Jangan buang waktu yang lama. Dia tidak berguna kepada British. Walau aku akan ditembak dan nyawaku bercerai dari badan, namun aku tidak rela bumi makmur ini diperintah oleh orang-orang jahat seperti British ke barat. Gadis secantik kamu baru ditemukan di saat tubuhnya yang keras hati itu akan dilobangi peluru-peluru tak permata. Jahanam. Kamu, siapa nama kamu? Deris. Deris pandai besi ya? Memang, aku pandai besi. Pantas pengikut setia Bahaman, kamu sering selamat, tidak kenal peluru senapan British ya? Berpantang ajar. Maut masih menyelamatkan aku. Aku lihat pasukan tentara British ditembak mati oleh pejuang-pejuang, dan aku belum berpeluang. Lancang mulut kamu. Kamu belum tahu sana ke barat. Sabar, jangan gelojoh. Bukan waktunya sekarang. Tunggu saja nanti orang yang betul-betul kita mau. Barangkali boleh bekerja sama dengan British seperti yang lain-lain itu. Bunuh mati. Aku tidak akan berpaling dari perjuangan pahlawan-pahlawan Melayu Datuk Bahaman. Jaga mulut kamu. Sudah. Kamu selalu berada di mana saja di sisi Bahaman ya? Aku tidak gentar kepada British selagi nyawa di kandung badan. Langsat betul kamu. Jadi waktu pasukan British menyerang dan menghancurkan kubu-kubu terowak, kamu ada di situ. Mata telanjang ini menyaksikan tentara-tentara British dikerjakan oleh pejuang-pejuang Datuk Bahaman seperti ikan yang terperangkap di jaring sungai. Tapi kamu tidak ikut melarikan diri setelah tentara British menggempur habis-habisan. Setelah kami menguasai kubu-kubu di lubuk terowak, kami dapat menguasai seluruh sarang-sarang Bahaman. Memang British kuat. Ramai sepoi-sepoi Sikh upahan yang dikerah. Cukup kekuatan, makanan dan bantuan tentera. Penentang-penentang British mundur dan keluar dari negeri ini. Kemana mereka menghilang? Kemana? Aku tidak tahu. Kamu pengikut Bahaman yang setia. Keras hati dan tak pernah khianat. Jiwa patriot yang terpuji. Kamu tidak pecah mulut pun. British tahu di mana dan kemana selama itu Bahaman dan kucu-kucunya sembunyi. Tuan ada ramai mata-mata dan tali barut. Orang upah British. Informan kami bilang. Pemimpin kamu Bahaman Tok Gajah Mak Kilau bersembunyi di Terengganu, bukan? Dari sana, mereka kembali kemari dengan semangat yang dibekalkan Tuku Paloh. Sungguh hebat semangat jihad dari Tuku Paloh. Tangkal apa yang dibawa bersama dengan pengkhianat-pengkhianat. Ini kerajaan British. Kita punya kebijaksanaan, kita punya tentera dan segala kekuatan perang.
Mereka tidak akan mampu mengalahkan kekuatan British sampai bila-bila pun. Jangan takabur, Tuan. Kuasa Tuhan dapat mengatasi. Walau bagaimana kuat sekalipun, tunggulah bila tiba masanya. Ya, iman kamu cukup kuat. Dan semangat begini yang sukar untuk British penteraskan sehingga kini. Maaf kami, Tuan Clifford. Mengganggu Tuan dalam jadual yang penting begini. Ya, Tuan Said dan Datuk Panglima Karang Yusof. Tuan-tuan memang kami tunggu. Tuan Said dengan Datuk Panglima Karang Yusof, kenal ini orang? Tuan boleh berikan kami waktu. Kami mau bicara secara tertutup dengan penjenayah ini. Idris, apa saja yang engkau bilang pada Tuan Clifford? Aku orang setia kepada raja, agama dan tanah air. Aku tetap berpihak kepada Datuk Bahaman dan perjuangannya. Kesetiaan yang sama juga. Seharusnya aku dan Panglima berikan kepada perjuangan kamu. Kesetiaannya macam mana lagi yang aku harus berikan kepada orang yang berkhianat terhadap perjuangan kepada tanah air dan rela bersengkokolan dengan pihak yang menjadi musuh? Oi, tenang. Engkau harus dengar dulu apa yang kita bicara. Jangan bercakap semahumu saja. Gunakan otak yang waras dan jangan ikut hati yang marah. Bagaimana Tuan Said? Bagaimana aku akan berada dalam tenang dan berdiam diri kalau orang di sekeliling tuanku berkhianat? Seperti dipersetujui dulu, menentang dan tidak akan menerima penasihat British. Engkau jangan terlalu ikutkan marahmu yang tidak bertepi. Dengar dulu apa yang kita cakap. Kita yang kau katakan pengkhianat, perjuangan yang dibuat Datuk Bahaman itu tidak dengan perhitungan yang waras. Ingat, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Kita harus bijaksana dalam bertindak. Ini perang, Dres, dan perang mengorbankan banyak harta dan nyawa. Mana mampu kita melawan kerajaan British yang kuat, berkuasa, kaya dan punya tentera yang ramai? Tidak mampu kita melawan dan mengalahkannya. Itulah pendapat dari pembesar negeri yang sudah terbeli dengan uang, pangkat dan kedudukan. Memang, selalunya kita bangsa yang kalah dengan segala amalan makan suap, tumbuk rusuk. Kita sanggup menjadi bahawa British, menjadi pengkhianat pada bangsa sendiri. Di mana maruah kita? Sudah tergadaikah? Atau kita sudah menjadi bacur? Jaga mulut kamu, Dres. Jangan lancang bersuara. Kerana mulut santam binasa. Kerana mulut, badan kau binasa. Memang, aku tahu. Aku akan dihukum, ditembak mati. Tetapi, aku tidak rela menjadi hamba dan abdi. Tali baruk British dicucuk hidung semahunya. Aku tahu apa yang kita lakukan. Dengar. Sampai bila pun, kalau melawan harimau dengan berlengan, tak akan kita menang. Dan kalau pun menang, apa lagi yang boleh kita banggakan? Segalanya hanya sengsara. Kami tahu tindakan kami. Yang Datuk Bahaman lakukan memang kami akui. Tapi demi bangsa dan apa pun, kita kena membaca zaman kini yang memang memihak kepada British. Yang bukan kepada bangsa kita yang masih jauh ketinggalan dalam apa dua perkara. Kami tahu Datuk Bahaman berperang dengan dan banyak mengorbankan nyawa. Entah berapa banyak lagi nyawa yang akan melayang. Ya, kami tahu. Dan langkah diambil Datuk Bahaman terpaksa berundur dari serangan musuh.
British yang bertubi-tubi. Dan kalau tidak berbuat begitu, entah ramai lagi yang akan terkorban. Datuk Bahaman terpaksa berundur dari berlindung dengan Tok Kupaloh di Terengganu. Kami tahu semua itu. Pihak British ramai memasang mata-mata. Dan suluhnya, ejen-ejennya dikirimkan ke Terengganu dan Kelantan untuk memburu musuh British. Apa lagi yang kita boleh buat dalam keadaan yang sulit begini? Apa kau mahu kita serahkan leher kita untuk disembelih oleh British? Kita harus gunakan fikiran sehat, memandang jauh ke hari depan. Kita percaya Tuhan bersama perjuangan kita. Kita harus berjuang, Dris. Tapi bukan cara begini. Firasat kami kita memilih perang yang lebih panjang. Waktu-waktu, bukan kita sekarang. Tetapi anak-anak cucu, putera-puteri bangsa kita yang akan berhasil memperjuangkan kemerdekaan kita. Percayalah, itu doa kita. Sekarang, kita hanya berserah dan melakukan begini untuk menyelamat nyawa-nyawa rakyat yang tidak berdosa. Masanya sudah cukup. Yang Mulia Said dan Datuk Panglima Garang Yusof. Tawanan kita ini akan kita hukum kerana menentang dan menderhaka kepada British. Dia telah membunuh banyak askar-askar kita. Kita tahu, dia terlibat dalam perang di Lubuk, Batu Hampar, di Lepis, di Kampung Budu dan Lubuk Terua. Dia melawan British dan bersalah. Dihukum tembak. Saja jalankan perintah. Saya menurut perintah Tuan. Begitu balasan orang yang menentang British. Nyawanya entah dibawa malaikat ke neraka barangkali. Kesian. Aku masih ingat. Januari 1892. Beberapa tahun sudah pasukan kita menggempur habis-habisan dengan tenaga seramai 800 kekuatan askar. Waktu itu, tentera dipimpin oleh Tengku Ali. Dan Tuan Said Mansur dan Datuk Panglima Garang Yusof juga ada sana. Kubu-kubu di Batu Hampar dan 10 buah telah dapat kita musnahkan. Kita berjaya menangkap dan membunuh sekian gerombolan penentang British. Pada bulan April 1892 pula, kita berhasil memukul mati penentang-penentang Bahaman dan kucing-kucingnya. Kejayaan apa lagi? Kejayaan apa lagi yang kita perolehi menguasai kembali Lubuk Terua? Kita tidak terkejut, Tuan. 2 tahun kemudian gerombolan penentang British itu menyerang kita lagi. Setelah ke Terengganu mengumpul tenaga, mereka menyerang dan kita bertahan dengan tentera yang kuat di Kuala Tembeling dan di Jeram Ampai di Ulu Pahang. Sayang. Apa azimat jampi semangat yang diberikan ulama Terengganu itu tidak ampuh? Ya, kita menguasai negeri ini dari pengkhianat penentang British yang tidak kenal diri. Mereka kira mereka kuat. Mereka tidak tahu. Zaman ini British lah menguasai dan ampuh terkuat di rantau timur India sini. Kita menguasai, kita terbilang antara taman sekutu yang lain seperti Belanda, Prancis dan Spanyol. Kami terhutang budi kepada British dan membantu kami kembalikan keamanan Darul Makmur ini. Memang kami percaya akan kekuatan dan keperkasaan British. Tuan membantu kami dapat membawa negeri ini maju seperti yang dititahkan Baginda Raja. Sudah tentu. Kepercayaan yang diberikan Baginda Raja kepada kerajaan British sudah semestinya menjadi teras utama kami. Cuma tinggal lagi hati kami walaupun telah sedikit lega kerana dapat menyingkirkan gerombolan penjahat dari bumi.
Namun hati kecil kami masih terasa belum selamat. Maksud Tuan? Biasalah dalam perang. Allah tidak berarti perang sudah tamat. Mungkin mereka lari, tetapi mereka akan menunggu waktu untuk kembali mengacau kita lagi pada masa akan datang. Kita tidak boleh tinggal diam dan istirahat tidur panjang. Kita harus beringat dan terus berjaga-jaga. Jadi, operasi tidak boleh kita bubar sekarang, Tuan? Iya, memang. Yang lain-lain boleh pergi. Tuan Walker, Datuk Panglima Garang Yusof dan Said Mansur sila tunggu dulu. Kami berterima kasih atas pertolongan tuan-tuan membantu British dalam memenangi perang yang penting ini. Kerajaan British amat mengalu-alukan dan menyanjungi tuan-tuan berdua. Terima kasih kembali Tuan Clifford. Jasa-jasa kami tidak setimpal dan kecil saja berbanding dengan pihak British sudi membantu mengamankan negeri ini dan akan membantu membangunkan negeri Darul Makmur ini. Itu sudah menjadi kewajipan kita. Pihak British akan lakukan apa saja yang boleh untuk majukan negeri ini. Dengan janji, tidak akan ada lagi sebarang penentang dari anak negeri ini kepada wibawa British. Tuan Walker boleh catat itu. Kita akan bangunkan negeri ini dengan jaya. Ke bawah Duli Baginda percaya dan berharap di bawah naungan British, segala keadaan dan kesejahteraan negeri akan dipertahankan dan rakyat bebas hidup di bawah tunjuk ajar British. Tuan Clifford, benarkan kita mencelah? Ya, silakan Datuk Panglima Garang Yusof. Tuan kan sedia maklum bahawa yang menentang British selama ini adalah rakyat ke bawah Duli Baginda Raja. Harap Tuan maklum kehendak ke bawah Duli. Maksud Datuk Panglima Garang Yusof? Orang-orang yang menentang British, Tuan, adalah sahabat-sahabat kami yang sama-sama dulu berkhidmat ke bawah Duli Baginda Raja. Mereka tersalah pembawaan dan salah mereka melawan British tanpa berfikir panjang. Mereka jangan diapa-apakan. Cuba Datuk Panglima Garang Yusof jelaskan supaya kita boleh beri perhatian yang khusus. Begini, Tuan. Tuan seorang pegawai British yang mengerti tentang hati budi orang-orang lain. Tuan pelajari selok-belok adat istiadat dan kepercayaan serta anutan Islam. Pohon kami sebesar-besar dan seikhlas dari tuan-tuan. Mahukah Tuan berjanji dan insya-Allah pengakuan janji Tuan akan kita pegang buat selama-lamanya. Apa Datuk Panglima Garang Yusof? Cuba huraikan supaya lebih jelas dan hal yang kusut dapat dihuraikan dengan nyata. Begini, Tuan. Kami mohon sahabat-sahabat kami yang menderhaka itu jangan mereka diapa-apakan. Maksud kami, mereka dibiarkan bebas. Kalau mereka nanti disuakakan ke negeri lain, kami harap dengan kebesaran kerajaan British, mereka dapat ditempatkan di negeri yang aman. Maksud kami, mereka lebih selamat dan dapat hidup lebih tenteram sehingga ajal menjemput mereka. Itulah harapan dan permohonan kami dan minta sangat Tuan tunaikan. Begini, Tuan Said dan Datuk Panglima Garang Yusof.
Di sini kita berjanji dan tetap berpegang dengan apa yang kita katakan. Bahwa permintaan Tuan Said Mansur dan Datuk Panglima Karang Yusuf tetap kita tunaikan dan berpegang kepadanya. Sesungguhnya, kita berpegang dan mematuhi apa yang kita ucapkan. Dan ini pengakuan kita. Hanya itulah satu-satunya harapan kami yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuan Clifford. Terima kasih Tuan Walker. Kami berdoa semoga yang lalu tetap berlalu dan yang akan datang kembali lagi ke tanah tumpah darah. Ya, untuk terus hidup. Kita percaya mereka akan lari lagi berlindung di Trenggalek. Kita akan hubungi pihak gubernur di Singapura, menghubungi penguasa Siam untuk mereka itu disuakakan di Chiang Mai siap